Ini kosong apa? Kosong 15 tak? Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, terima sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita bertemu dalam majlis ilmu lah. Dalam majlis ilmu yang mana orang yang berada dalam majlis ilmu ni dia akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala kerana para malaikat hidupan di laut, hidupan di darat, langit memohon ampun kepada Allah untuk minta ampun kepada Allah untuk orang yang berada di dalam majlis ilmu lah. Perkara ini kita tahu daripada hadis Nabi lah, yang mana hadis Nabi itu adalah bersifat sedik, benar. Baik, jadi sebelum kita sambung pelajaran tajwid kita, saya nak baca satu hadis sebagai apa, nak menaikkan semangat. Kalau kita tahu kelebihan ni jadi semangat sikit kan. Kalau tak tahu kelebihan, contoh macam puasa 6 selepas bulan Ramadan 30 hari ada puasa 6 bulan Syawal. Kalau orang tak tahu kelebihan dia, pakai nak puasa tak semangat. Kalau orang tahu kelebihan, iaitu seolah-olah kita puasa sepanjang tahun. Kalau kita puasa bulan Ramadan dan sambung pula dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia tu puasa setahun. Jadi tahu kelebihan, jadi nak puasa kan. Kalau tak tahu kelebihan ni, rasa Allah malas. Tu. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minan nasi unasan yadkhuluna al-jannah majanan. Faqalu ya Rasulullah man hum? Qala man kana fi qalbihi min hubbil ulama'i mithqala dharrah. Wa inna minan nasi unasan yadkhuluna an-nara majjanan. فقالوا يا رسول الله من هم؟ قال من كان في قلبه من بغض العلماء مثل ذرة. Baik, artinya ada sekumpulan daripada umatku. Ni Nabi katalah, ada segolongan daripada umatku yang dapat memasuki syurga tanpa hisab. Jadi kalau masuk syurga tanpa hisab ni memang sangat-sangat betul. Sebab tanpa dikira lah, baik ke jahat ke, dia tak ada timbang lah, terus direct terus syurga. Kita kata terus terus syurga, tak ada hisab dah. Sebab kita semua esok ada hisab. Hisab ni pertimbangan amalan kita, sama ada baik atau buruk. Kalau baik tu banyak, insya-Allah syurga. Kalau baik tu sikit, jahat banyak, na'udzubillah. Salam. Jadi Nabi kata ada segolongan daripada umatku ni masuk syurga tanpa hisab. Sebab tu kita diminta tu, Allahumma inna nas'aluka al-firdaus wala hisaban wala azaban. Ya Allah, kami memohon syurga Firdaus. Sebab apa minta syurga Firdaus? Syurga banyak. Syurga Ma'wa ada, syurga Na'im ada, syurga Khuldi ada, macam-macam syurga ada, 7 tak ada, 7 8. Sebab apa minta syurga Firdaus? Sebab syurga Firdaus ni syurga paling tinggi. Syurga yang didiami oleh para anbiya, para rasul, orang syahid, mati syahid. Jadi kita minta tinggi terus lah. Jangan minta rendah, minta tinggi terus. Mana nak tahu? Kok makbul kan? Sebab apa? Sebab orang hak dalam syurga pun jealous lagi. Orang hak syurga bawah kali. Syurga tak ingat bawah syurga apa, tapi dia jealous. Orang hak duduk penduduk syurga atas dia jealous tu.
Dia kata kalau duduk dunia tu, kalau aku buat banyak sikit lagi, aku boleh masuk dah syurga tinggi sikit kan. Duduk dalam syurga tu menyesal. Ni macam mana? Duduk dalam syurga dah, dia rasa menyesal sebab tak buat, tak tingkatkan, tak upgrade dia punya ibadah dia, sehingga kan dia tak dapat nak masuk syurga tinggi tu. Duduk syurga bawah tu. Jadi kita minta tinggi terus, syurga Firdaus. Mudah-mudahan lah dengan minta tu kan, mana nak tahu kok Tuhan makbul. Tapi syurga Firdaus ni syurga yang hebat lah. Para nabi yang duduk tu, para nabi, para rasul tu, orang mati syahid kan. Kita minta, tak ada masalah minta lah. Tuhan suruh minta, ud'uni astajib lakum, minta nescaya aku perkenan insya-Allah. Minta. Jadi Nabi kata segolongan umatku masuk ke syurga tanpa hisab. Tanpa hisab makna tanpa ada perkiraan timbang amalan, tak ada, terus masuk syurga. Lalu para sahabat bertanya, sahabat pun rasa pelik, hebat daripada ni, golongan umat Nabi Muhammad ni masuk syurga tanpa hisab ni, kami pun belum tentu lagi ni. Sahabat bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Golongan tu siapa tu, hebat sangat tu, yang masuk syurga terus, tak ada timbang-timbang lah. Tu maksudnya. Jawab baginda, siapa sahaja, tak kira siapa-siapa lah, daripada umatku, dia tak kira pangkat apa, yang tersemat dalam dada dia, dalam hati lah, sebab selalunya hati duduk sini. Tersemat di dalam dadanya sebesar zarah. Zarah ni kita kata benda yang terlalu kecil. Kalau kita nak bagi nampak, seolah-olah macam habuk. Kalau kita nampak sejadah, nampak dah terbang kecil-kecil. Seolah macam tu lah, kecil sangat. Tu zarah. Dalam hati dia ada besar tu lah, kecil sangat. Ada apa tu? Daripada umatku yang ada di dalam dadanya sebesar zarah sifat kasih sayang. Ada kasih sayang besar tu lah, besar zarah dalam hati dah. Sayang serta bekerja sama dengan ulama'. Maknanya dia sayang ulama'. Kan ulama' ni orang yang pewaris Nabi lah. Ulama' tu pecah dua pula. Ulama' su' satu, ulama' jahat tu. Ulama' akhirat tu. Maksud di sini ulama' akhirat lah. Bukan ulama' su'. Ulama' su' ni hak Nabi paling takut Nabi pun takut ulama' su' ni. Nabi kata aku paling takut ulama' su' daripada Dajjal. Dajjal dia tak takut Dajjal hak nak turun tu Nabi tak takut Dajjal, tapi Nabi takut ulama' jahat. Ulama' yang memecah belahkan umat, menyesatkan orang. Dia ada ilmu tapi dia menyesatkan orang. Ataupun dia nak mencari keduniaan semata-mata dengan ilmu dia. Bahaya tu. Ulama' ni hak Nabi takut baik. Jadi orang tak kira lah pangkat apa pun kita, kalau kita ada sikit kasih sayang dekat ulama', sayang sungguh dengan ulama' ni, kita bekerjasama, kita sokong perjuangan ulama', maka dia masuk syurga nanti tanpa hisab, Nabi kata. Baik. Tu di sini ada topik ni. Orang yang sanggup berjuang bersama ulama'. Dan tu hak golongan yang kasih kepada ulama' lah. Sikit dia masuk syurga tanpa hisab, tu kelebihan dia. Dan ada segolongan daripada umatku, ni Nabi kata ada segolongan, sekelompok daripada umatku yang dapat memasuki neraka tanpa hisab. Ni neraka pula, tak ada dikira masuk neraka terus, tak ada timbang-timbang dah. Dia tak tengok dah amalan baik dia buat, terus neraka, direct terus neraka. Faham lah. Siksaan yang paling ringan neraka dia. Dia ada setengah kata pakai terompah ataupun kasut yang dibuat daripada api neraka, sehingga kepala otak tu macam mendidih, pluk 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 pluk, macam kita jerang ayak tu lah, jerang ayak dalam apa, dalam payuk lah, pluk 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 pluk, tu macam tu. Tu paling ringan. Siksaan neraka paling ringan yang dikenakan ke atas bapa saudara Nabi Abu Talib Abu Talib ni kena paling ringan. Sebab apa? Sebab masa di dunia dulu, masa dia hidup tu, dia sayang kat Nabi, dia lindung Nabi, dia pelihara Nabi. Sebab tu dia kena paling ringan. Tapi sayang dia, Allah Ta'ala tak bagi hidayah, dia mati dalam keadaan kafir juga. Itulah dia kena paling ringan. Kalau dia tak sayang, teruk lagi pasal dia sayang lah. Dia tak macam Abu Jahal apa tu, yang tu siap lawan lagi. Lawan lagi Nabi. Baik. Jadi siksaan neraka yang paling ringan adalah memakai terompah ataupun kasut yang diperbuat daripada api neraka, sehingga menggelegak kepala otak, pluk pluk pluk. Itu paling ringan. Paling berat, na'udzubillah, tak tahulah. Tu paling ringan, bayangkan lah. Tu pun tak tahan lah. Apatah lagi paling berat.
Baik. Kemudian Nabi kata ada segolongan daripada umatku yang dapat masuk neraka percuma, tanpa hisap. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah yang masuk neraka tu terus, direct terus, tak ada duk kira apa dah. Jawab baginda, siapa sahaja daripada umatku yang tersemat di dalam dada dia sebesar zarah juga, sikit juga, sifat benci, dia tak suka, benci ataupun tidak menyokong perjuangan ulama. Dia tengok dengar ulama, dengar suara ulama, dia tak mau dengar kata ulama, benci, tak suka sungguh. Macam tak lah perasaan tak suka kan. Tak boleh dengar tu, tak suka. Tu belati dah tu. Ataupun dia tak sokong perjuangan ulama. Ulama buat sesuatu nak memperjuangkan sesuatu lah agama Allah, dia tak sokong. Dia kira nak bangkang lah, nak menyekat lah macam-macam. Benda baik ni dia kira nak sekat. Benda maksiat dia tak sekat. Dia kira nak sekat. Bahkan menentang habis-habisan. Dia tentang pula tu. Maknanya dia ni orang yang tentang Islam lah, tentang ulama. Dia kira nak bangkang ulama lah. Ulama kata apa, dah tak sokong, bangkang pula, pergi hasut orang pula. Tu menentang habis-habisan terhadap perjuangan ulama. Dia tentang habis-habisan. Dia jahat dengan dia ni. Sesungguh sanggup pula melemparkan kata-kata bahawa ulama-ulama sekarang ini ulama durjana. Dia kata lagi, dia kutuk lagi. Yang pertama, dia tak sokong ulama, perjuangan ulama. Yang kedua, dia tentang pula habis-habisan. Maknanya sampai out lah. Dan yang ketiga, dia lemparkan kata-kata yang durjana, kita kata kata-kata kesat lah, kata-kata yang menghina. Tu tiga ni. Maknanya dia benci ulama. Orang ni masuk neraka direct tu, tak ada timbang-timbang lah. Tu kelebihan ulama. Dan jaga ulama ni, jangan kita ni ulama akhirat lah, bukan ulama dunia, bukan ulama jahat. Ulama jahat ni neraka juga, silap bilang terjun neraka juga kalau dia tak insaf. Sebab ulama ni dia kira cari makan, lepas tu dia kira menyesatkan orang kan. Betul dia kata tak betul, kadang-kadang fitnah. Ni duk jadi kan. Jenis ambil video sekat-sekat lah ni kan. Mereka patutnya kalau mereka masuk kuliah tu tak apalah, ustaz cerita habis. Memanglah ustaz kata tu benda-benda yang kita kata pelik sikit lah, kita tak seringat siapa kan. Nabi ke kanan, ulama Tok Guru kita ikut Tok Guru bilang Nabi ni, dia ada maksud dia tu tersirat. Mungkin Tok Guru tak ada cerita habis, Tok Guru cerita habis dalam kuliah dia tu, depa jenis musuh lah ni. Dia ambil sekat-sekat dalam tu lah, dia ambil sekat, buat video, tu buat jadi isu. Tu masalah tu, jadi fitnah. Masalah bahaya fitnah agama. Okey, tu satu hadis daripada hadis kelebihan ilmu lah. Jadi ulama ni kita jangan buat lebih kurang, bahaya lah. Sebab dia kekasih, dia pewaris Nabi lah, pewaris Nabi. Bukan waris harta, waris ilmu. Nabi tak tinggal harta kan, Nabi tinggal ilmu. Jadi siapa dia mewarisi ilmu adalah ulama. Okey, muka surat 15, kitab tajwid kita. Baik, muka surat 15, tengok tajuk dia hamzah wasal pada kalimah fi'il. Masih lagi dalam kalimah fi'il lah. Macam mana kita nak cam kalimah fi'il? Di sinilah. Bagi saya dia berpandukan makna lah, makna terjemahan. Tak semua kita faham bahasa Arab ni, tapi satu dua tu kita reti juga kan. Walaupun kita tak faham semua Quran ni, biar satu dua tu kita reti juga sikit-sikit. Jangan tak reti langsung. Contoh kataan di sini, hak ketiga tu. Udkhulu tu apa dia? Tak tahu, nampak dah. Dia berasal daripada dakhala. Dal, kha, lam, tiga tu berkaitan. Dakhala artinya telah masuk. Tak masuk. Telah masuk. Jadi masuk tu isim kah? Nama kah? Masuk? Tak. Huruf kah? Tak. Bukan huruf. Huruf ayat tu min ila an ala fi ruba wal ba wal kaf wal lam. Sebab tu dia ada kaitan dengan ilmu nahwu lah. Dakhala fa'il, perbuatan. Jadi masuk macam kita masuk dalam rumah, masuk dalam kedai. Masuk tu perbuatan. Itulah fa'il. Fa'il perbuatan. Jadi maknanya kita nak tahu kalimah tu fa'il atau ni, kita sedikit sebanyak kita kena tahu makna dia. Contoh ayat yang keempat tu, uqtulu.
Uqtulu tu apa dia maksud dia? Terjemahan dia. Dia asal perkataan qatala. Qaf, ta dengan lam. Qatala maksud dia membunuh. Telah membunuh. Qatala, membunuh. Jadi itulah, membunuh ni nama kah? Isim kah? Tak. Huruf kah? Tak. Dia perbuatan membunuh. Membunuh, mematikan orang. Bukan memati itu Allah. Dia membunuh. Memati itu Allah. Tadi kita bunuh ni, pisau ni membunuh dia, memati hendak, bukan pisau. Allah yang mematikan, pisau tak. Pisau tak memberi bekas. Itu dalam ilmu tauhid pula. Kita ni kena ngaji belaka. Tauhid pun kena ngaji, wajib belaka tu. Fiqh pun kena ngaji, tasawuf pun kena ngaji. Semua dah. Dia ada kaitan semua. Baik, jadi di sini dia kata hamzah wasal pada kalimah fa'il. Kita tengok pada hamzah wasal. Hamzah wasal ni macam mana? Kenal bentuk dia macam alif. Bentuk dia macam alif, yang mana di atas dia ada tanda kepala tu, kepala sad. Saya ada sad, ada ekor kan. Dia buang atas ekor tu. Okey, jadi hamzah wasal dia kata masuk pada kalimah fa'il. Jadi uslub tu fa'il lah, sebab dia kata masuk pada kalimah fa'il. Ni tajuk dia. Jadi maknanya uslub tu fa'il lah. Tapi di sini hamzah wasal tu tidak ada baris persoalannya. Tidak ada baris. Kemudian kita baca bawah sekali tengok. Hamzah wasal pada fa'il, pada kalimah fa'il didammahkan, dibariskan dengan dhammah hamzah wasal tersebut. Bila? Jika huruf yang ketiga berbaris dhammah asli. Maknanya hamzah wasal tu dibaca dengan dhammah lah. Kerana apa? Huruf yang ketiga tu adalah dhammah asli, bukan dhammah aridi. Dhammah aridi nanti kita tengok ada. Dia tak masuk badai. Okey, jadi di sini kena baca uslub. Jangan baca asluk. Jangan baca isluk. Kena baca uslub. Kerana hamzah wasal masuk pada fa'il. Kemudian huruf yang ketiga pada fa'il itu adalah dhammah asli. Dhammah asli. Jadi uslub. Uslub. Tu. Baik. Kemudian yang kedua. Yang kedua pun sama. Tajuk tu juga sama. Utlu. Saya ada tala. Tala ni apa dah? Tala yatlu tilawatan. Tilawah. Tilawah tu apa dah? Baca. Baca dia ada, dia baca ni banyak. Qira'a, baca iqra'an. Baca juga. Jadi bahasa Arab ni dia luah. Kadang-kadang perkataan tu berlainan, maksud dia sama. Tapi perkataan ni diguna waktu mana, sesuai waktu mana. Dia ada itu. Memang waktu, walaupun makna dia sama, tapi ini sesuai waktu mana. Ini sesuai waktu mana. Contoh macam baitun, rumah. Manzil, rumah kan? Manzil, rumah. Baitun, rumah. Banyak dia kadang-kadang makna sama, tapi kalimah Arab dia tu berbeza. Dia ada kesesuaian. Ayat-ayat ni macam kita nak buat ayat ni nak pakai baitun kan, nak pakai manzil. Dia ada ayat dah. Itu kena mendalam lah. Saya pun cakap tu lah boleh pak. Nak tahu tiap itu pun. Nak bak tu dia banyak ni banyak mana. Kalau orang duk main bahasa Arab saja memang ada erti lah. Cerita ni duk main ketkah tu kan, jadi taklah pakar sikit-sikit tu boleh lah duk tepuk tu. Okey. Jadi baca utlu lah. Utlu. Bacalah olehmu. Utlu tu fi'il amar tu. Sebut sikit lah fi'il amar bahasa dalam saraf fi'il amar. Perbuatan suruhan. Utlu, bacalah olehmu ma akan barang uhiya diwahyukan ilaika kepada engkau wahai Muhammad minal kitab, daripada kitab. Ini Al-Quran, bacalah. Utlu. Utlu baca. Baca tu maksudnya fi'il lah, perbuatan. Jadi hamzah wasal tu masuk pada kalimah fi'il. Yang mana huruf ketiga dia adalah dhammah asli. Lu kan, lu tu dhammah asal. Maka hamzah wasal tu dibaca dengan dhammah. Utlu. Kadang-kadang dalam Quran faham kata kan, orang tidak tu ada siada sebelah tu kan. Tulis dia, ada tulis. Tapi masalahnya kita nak tahu lah sebab apa. Itu je. Kalau ikut nak baca tu, tengok tepi tu lah. Utlu. Kita pun utlu lah. Tapi kalau orang tanya, sebab apa baca utlu? Sebab dia tulis utlu. Sebab dia tulis utlu. Kalau dia tulis utlu, habis. Jadi kalau boleh kita kena tahu lah sebab dah. Sebab apa? Sebab apa? Sebab hamzah wasal masuk pada fi'il dan huruf ketiga dia dhammah asli, maka hamzah wasal dibaca dengan dhammah. Tu sebab dah. Kena tahu lah sikit kalau kita ajak cucu ke nak tahu, ajak anak ke, ajak apa-apa lah itu. Dia kata, Pak Su contohlah, Pak Su ni ngaji kat ustaz tu kata. Ajak sikit, memang tak habaq bahasa ni. Tu dia
Dia kata, ni dah baca enam. Kita pun, tu tepi tu ada tulis dah. Dia tanya apa lagi kan. Dia tulis, terus sebab apa tak baca? Dia buat tanya dah. Jangan tanya banyak ni payah agak kan. Sebab apa tanya baca itu, tak boleh baca itu kan dia tahu. Nak jawab kan tu. Yang ni panjang cerita dah. Pendek cerita dah tengok video. Payah sangat dah. Banyak tanya sangat. Nak jawab pun tak erti dia dah. Baik. Okay, baik. Yang ketiga, udkhulu. Baca udkhulu. Jangan baca adkhilu, jangan baca idkhulu. Baca udkhulu. Sebab apa? Hamzah wasal masuk pada fi'il dan huruf ketiga pada fi'il tersebut adalah dhammah asli. Itu dia punya alasan. Yang keempat pun sama, uqtulu. Jawapannya sama macam tu lah alasannya. Okey, yang kelima tu beza sikit. Yang kelima tu hamzah wasal ketika wasal, maka dia tak boleh baca qila udkhulu. Ni macam tu. Sebab tu kena faham takrif hamzah wasal. Apa dia? Hamzah wasal, hamzah yang digugurkan bacaan hamzah itu ketika bacaan wasal. Maknanya tak baca ketika wasal. Dan dibaca hamzah wasal itu ketika kita nak mula dengan dia. Bila nak baca kena dibariskan dia, kena baris. Tu hamzah takrif hamzah wasal. Jadi di sini hamzah wasal duduk di tengah, maka bacaan wasal lah. Bila wasal, hamzah wasal tu digugurkan bacaan dia. Jangan baca dia dah nampak huruf ketiga tu Dia kata dia kata ni nak kena baca dhammah Dia pun tarik qila udkhulu. Salah lagi tu. Yang ni hamzah wasal ketika wasal, dia duduk tengah. Yang kita bariskan dia tu ketika dia duduk di awal, nak mula dah tu. Yang tu kena faham. Jadi tak payahlah, tak ada masalah. Qila udkhulu, masuk terus kepada dal. Okey. Kemudian yang ke-6 dhammah juga. Ujtusat. Yang ni makna saya tak tahu makna apa, tapi fi'il lah. Sebab dia duduk dalam tajuk ni kan. Baca dengan ujtusat, dhammah. Okey, habis. Bawah sekali, syurul ladzi. Baca dengan dhammah juga. Hasyara ni apa dia? Dia macam mahsyar. Tidak? Mahsyar tu kadang dalam ilmu surah dipanggil isim makan. Asal dia hasyara. Himpun. Dia ada tasrif dalam surah dia ada. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun mif'alun. Dia ada fi'il madhi, dia ada fi'il mudhari', dia ada masdar, dia ada isim fa'il, dia ada isim maf'ul. Jadi isim makan. Dia mahsyar tu berasal daripada perkataan hasyara. Himpun. Hasyara yahsyuru. Itu kena tengok dia punya masdar dia. Sampai tak isim makan maf'alun jadi mahsyarun. Mahsyar. Himpun, bila tempat himpun jadi mahsyar, tempat berhimpun. Mahsyar isim makan, tempat, nama tempat. Mahsyar. Jadi di sini syuru. Yang ni jadi fi'il, ni pula fi'il amar, suruhan. Syurul ladzi, himpunlah oleh kamu. Kamu tu waw jamak kalau dalam nahwu. Himpunlah oleh kamu alladzina, akan orang-orang zalamun, orang yang zalim mereka itu, wa azwajuhum, dan isteri-isteri mereka itu. Jadi saya erti lah sikit-sikit sebab nahwu, bila kita belajar nahwu kita nampak jadi seronok lah. Sikit-sikit lah. Bukan semua kan, saya asas-asas lah. Yang tanya tinggi dia tak erti. Dah nak baca sikit-sikit tu. Bila faham sikit-sikit pun jadilah kan. Daripada tak erti langsung. Kepala ikut apa tak erti ni kan. Kira makan tak, lain tak tahu ni. Fatihah apa tak tahu. Jadi teruk sangat lah kan. Penting tak bahasa Arab ni. Dia berasal hasyara, himpun. Jadi usyurul ladzi, fi'il lah, fi'il. Jadi bukan kita nak cakap tak makna apa i'rab nahwu pun tak. Nak abang kata hamzah wasal masuk pada fi'il dan huruf ketiganya dhammah asli, maka hamzah wasal dibaca dengan dhammah. Usyurul ladzi. Boleh? Nah. Yang nak faham tu dia kena mengaji ni pula lah. Tak senang kita. Saya pun mengaji juga, kalau tak mengaji tak boleh kan. Sampai keluar dah mengaji. Seronok mengaji ni, kalau kita nampak seronok. Tu. Lagi nak mengaji, lagi semangat. Kalau mengaji tak nampak tu. Tapi minggu ni nampak kelabu sikit ke depan. Tambah lagi kelabu. Tapi tak nampak tu jadi semangat tak dah. Lepas tu pula, tu yang saya baca kelebihan mengaji tu. Nak pergi net semangat. Kelebihan ulama, kelebihan ilmu. Bila net semangat, terus nak mengaji. Tak apa, tak faham, tak apa. Janji boleh duduk dalam majlis ilmu. Dapat doa malaikat. Dia banyak tempat doa malaikat ni. Antaranya lagi orang yang melazimi duduk saf yang pertama di sembahyang lah.
kalau yang jemaah lah kan di masjid. Duduk soal pertama tu dah dapat doa malaikat. Antaranya lagi duduk dalam majlis ilmu. Jadi kita kena lazim, bukan kata malaikat saja. Binatang di laut, ikan-ikan, binatang di darat, di langit semua minta ampun untuk kita. Jadi dah kita tak tahu, kita tahu melalui hadis Nabi lah. Dan kita percaya Nabi ni bersifat sedik, benar. Siapa tak percaya Nabi bukan orang beriman, tu lah. Kan? Tidak buat apa orang nak buka sekolah agama banyak-banyak ni kan, timbul banyak ah. Pasal dia tahu kelebihan, bila dia buat tu, dia pula mati esok. Lepas tu ada orang teruskan dia punya sekolah, depa masuk Allah tu masuk dalam kubur, berdesuk-desuk. Lepas tu orang pulun. Mesti ada sebab. Tidak orang takkan pulunnya, ada pengajar apa kan. Pulun ambil buat benda lain, lara banyak yang boleh buat. Kan, mengajar apa-apa, jadi ustaz apa-apa kan. Pasal dia tahu kelebihan. Bila kita macam orang selawat, orang tahu kelebihan selawat sekali 10 kali Allah Ta'ala selawat. Maksudnya Allah Ta'ala turun rahmat 10. Dia baru satu kelebihan, banyak ni. Orang selawat ni dapat syafaat Nabi. Bila orang tahu orang 20 tu, orang boleh selawat 10,000. Ada kata tiap masuk grup selawat kan sampai berapa puluh ribu sehari. Dah ada selawat jenak tak sehari. Saya zakat 1,000 pun gagah lah. Itu lah. Saya keluar grup. Tak larat lah tak selawat sendiri tak. Bukan lah, jadi macam tekanan pula duduk buat tu lah. Jadi selawat sendiri dah agak ikut kita lah, ikut ikhlas kita lah. Tapi macam tu lah, dia selawat ni selawat sekali pun dah banyak dah. Selawat lah. Tak rugi orang selawat, orang paling banyak selawat ni orang yang dekat dengan Nabi lah dia akhirat tu. Okey, Habis nak boleh faham lah ni lah. Okey, Habis. Okey. Ya, ni sana. Okey. Muka surat 16. Ni pun payah lah ni. Hamzah wasal pada kalimah fi'il. Hamzah wasal pada kalimah fi'il. Maknanya hamzah wasal duduk kalimah tu, semua tu kalimah fi'il lah. Kita tahu melalui itulah, kalau nak tahu makna satu-satu memang kita tak tahu kan. Imshu. Hamzah wasal pada kalimah fi'il. Kita tengok bawah. Hamzah wasal dikasrahkan. Tadi dhammah. Ni dikasrahkan. Kena kasrah pada kalimah-kalimah ini. Kalimah mana? Tu bawah tu. Kalimah imshiyu, ibniyu, ibdiyu, itiyu, iqtiyu. Hamzah wasal dikasrahkan pada kalimah-kalimah ini kerana apa? Sebab apa kena kasrah? Sebab apa tak baca dhammah? Sedangkan huruf ketiga ada dhammah? Tak ada sebab dah. Ini takut lah orang tanya kan. Kerana dhammah pada huruf yang ketiga tu bukan dhammah asli. Yang tadi dhammah asli. Faham tak? Uslub udkhulu tadi tu dhammah asli. Yang ni bukan dhammah asli. Dhammah aridi. Dhammah yang baru datang. Asal kalimahnya imshu, asalnya imshiyu. Asal dah. Tengok huruf ketiga ada huruf apa? Bagi apa? Kasrah kan? Yang ni dalam tajuk ibdal, tukar. Asal kalimah imshu adalah imshiyu. Jadi dikuah asal. Kalau ikut ni nampak sebab apa? Imshu baca umshu lah. Jawapan dia dhammah tu huruf ketiga tu bukan dhammah asal. Adalah dhammah aridi. Dhammah yang baru datang. Asal kalimah adalah imshiyu. Tengok, shi kan? Shin tu bagi kasrah asal dah. Kembali dhammah. Tapi disebabkan ibdal, dibuang ya tu. Dibuang ya, jadi ya tu barang ya tu dipindahkan kepada shin. Barang kasrah tu dibuang. Jadi imshu lah. Jangan baca umshu. Dia ingat kaedah tadi tu, dia pergi bubuh tang ni. Dia tahu, ni PM betul dah. Huruf ketiga dhammah betul dah. Dia tak tahu tu bukan dhammah asli. Ini dhammah aridi. Disebabkan ni pertukaran huruf. Maknanya dibuang, dihazaf buang ya tu. Kemudian barang ya tu dipindahkan kepada shin. Jadi imshu. Asal dia imshiu. Dia baca tu ikut asal. Jadi macam mana kita nak cam? Kita kena cam kalimah tu, kena ingat sungguh kalimah tu. Kalau tak ingat ada tukar masuk. Faham tak? Macam kita lah. Kita nak fikir tak ingat jalan. Tu sesat tu. Kalau ingat jalan sesat, tak sesat. Tak pakai wave pun ingat. Okey, habis.
Okey, yang kedua. Yang pertama tu imshu, yang kedua apa sama? Baca ibnu, jangan baca ubnu. Jangan duk pakai kaedah tadi. Sebab sini bukan dhamma asli. Yang ni dhamma aridi. Asal dia ibniyu. Ibniyu. Asal kalimah ibnu adalah ibniyu. Jadi ni tu pakai kasrah. Asal dia ibni lah, bukan ibnu asal dia. Tu dibuang ya dan dipindahkan baris ya tu kepada nun. Jadi ibnu lah. Yang ketiga sama juga, tapi yang tu ketika wasal tak gaduh ha. Wala yaltafit minkum ahadun wamdu tu. Jangan baca wa imdu. Pasal dia duk pegang tu, dia nampak dia tak kira lah hamzah wasal duk tengah kan, dia tak kira lah. Kena kira lah. Hamzah wasal duk tengah tak gaduh lah. Yang jadi masalahnya kalau kita mula pada hamzah wasal. Jadi asal dah imdiyu. Kalau mula dah imdu lah kalau mula dah. Sebab asal dia imdiyu. Dia hazah buang ya, dan baris ya tu dipindah kepada dhad. Tu sebab dhammah tu bukan dhammah asal. Dhammah yang baru datang disebabkan ibdal, pertukaran tu. Ni dalam ibdal. Kemudian yang keempat sama juga. Ni wasal tak apalah. Qalutu. Kalau mula dengan hamzah wasal tu baca nak baca itu ke apa? Baca itu. Tu. Kalau orang tak erti baca itu. Ni betul apa jadi ni? Ibda juga. Itu. Itu nah, jangan itu. Habis kalau baca itu habis. Jadi tu hamzah tu. Hamzah tu diibdalkan, digantikan dengan ya. Kerana kita mula dengan kasrah tu. Itu nah, dengan itu. Jadi persoalannya hamzah wasal tu nak baca dengan kasrah nah. Kalau kita mulalah di sini, di sini tak gaduh lah, di sini wasal. Qalu tu terus. Kalau wasal tak apalah. Qalu tu. Nampak tak? Nampak Okey, yang kelima sama juga. Kalau mula dia iqdu, baca dengan kasrah kalau mulalah. Kerana asal kalimahnya adalah iqdiyu. Asal kalimah dot tu bagi kasrah. Kemudian dibuang ya iqdiyu tu, yu tu buang ya, baris ya tu dipindah kepada dad. Jadi iqdu kalau mulalah. Tapi di sini tak gaduh lah pasal wasal. Thumma qdu. Dan yang terakhir sama hak tadi lah. Kalau kita baca am lahum syirkun fis samawat, kita waqaf di situ. Lepas tu kita nak sambung baca nah lah. Mula nak baca macam mana? Itu salah dah, bukan itu. Itu dua harakat i tu. Di badal ganti. Ya tu hamzah tu diganti dengan ya. Kenapa ganti dengan ya? Sebab apa tak ganti dengan alif? Sebab apa tak ganti dengan lain? Sebab ya tu sesuai dengan baik kasrah. Hamzah wasal tu mula dengan kasrah. Itu. Tak? Kalau hamzah tu digantikan dengan alif, mana nak baca macam mana? Ia tu. Tak boleh. Sebab apa baca dengan kasrah hamzah wasal tu? Sebab huruf ketiga pada fi'il itu bukan dhammah asli. Tu sebab dia tu. Nampak tak? Nampak. Nah. Kalau tak ingat dia punya alasan pun boleh baca sendiri pun tak apa dah. Boleh tahu bacaan. Ni kena baca itu dah. Itu yang. Kalau nak tahu alasan lagi kena banyak sikit lah baca tu. Kena banyak ni sikit lah. Tu nak jadi guru lah kena macam tu lah. Payah agak. Kan senang. Boleh nampak tak? Tapi kalau kita wasal tak ada masalah. Am lahum syirkun fis samawati tu. Tu sambung. Ti tu. Kalau berhenti dan mula pada itu. Jangan macam itu. Salah. Itu. Tapi orang tak tahu banyak itu betul tak? Tak pasal. Memang tak tahu kan tak pasal. Memang tak tahu. Itu nah, ibdal. Hamzah tu ditukar kepada huruf mat. Huruf mat yang sesuai dengan baris hamzah wasal. Di sini hamzah wasal baca dengan hamzah kasrah. Maka kasrah tu sesuai dengan ya mat. Takkan nak buang mat kot. Yau. Nak sebut tak boleh. Kan? Baca dah macam tu. Itu ni bi kitab. Itu cara dah. Saya dulu tak erti, dah mengaji, erti ya. Kan? Saya mengaji banyak agaklah mengaji. Dah tak tahu kena mengaji lah. Itu pening kat dulu macam mana.
Itu lepas tu tengok duk beli buku sikit-sikit kan. Jadi kena ada usaha lah sikit. Dia nak erti ni kena ada usaha. Selain daripada kita mengaji kat guru, kita kena ada semak sendiri, kena ada agak. Kan? Baca dalam YouTube lepas tu boleh juga. Sambil tengok juga. Tapi syarat dia kena mengaji lah. Jangan tak mengaji ni terus tengok YouTube. Tu yang sesat tu. Bukan apa, YouTube tak boleh tegur kita. Dan kita daripada kosong. Kalau dah sebagai nak ulang kaji, nak ulang tak ada masalah. Kita tengok itu ilmu banyak. Tapi daripada kosong terus nak tengok berguru dengan tu yang salah. Kalau sambil-sambil mengaji dengan guru ni tak apa, tak ada masalah. Kan? Tapi dalam hak tu jangan telan bulat-bulat lah. Kadang-kadang ada juga silap. Ada juga silap. Kalau orang terti telan bulat-bulat tu. Habis. Okey, rasanya saya berapa? Okey, satu lagi ya. Okey, satu lagi. Hamzah wasal ke surat 17. Ini tu anak ada. Ibu dia balik kampung. Tinggal dia apa. Tu yang dok risau tadi siapa jaga. Dia balik pasang banner dekat tu nak buka QRT di Cawangan. Belah kampung tu. Taman juga, tapi taman dekat kampung. Dia minta bagi buka lah, tapi dia bagi serah kat dia semua. Dia buat dengan kok lah. Dia pun nak buka dia apa. Tu lah ada lah rancangan dia tu. Balik pasang banner lah tu. Penting wang. Balik semalam. Tadi balik sebelum ni dia kata sebelum dia pemain nak balik dulu. Segan tu. Balik tu. Siap-siap masak kita nak balik masak dulu. Masak siap dah tinggal. Tak apa. Kita masak kita nak cari. Tak apalah kan. Boleh buat kita balik. Sebelum nak pergi sana kan, nak pergi umrah tu, nak kena settle kalau yang mana tu. Pada bulan 3 nak start dah. Okey, kemudian hamzah wasal pada kalimah fa'il lagi. Maknanya banyaklah pada fa'il ni. Macam mana kita nak cam, kena ingat sungguh, kena ingat kalimah tu. Kalau tak ingat dia punya kalimah, masalah kan kita baca salah, lupa juga saya pun. Cuma kita kena sebelum baca tepati tu. Ingat balik kita mengaji. Okey, hamzah wasal pada kalimah fa'il. Jadi maknanya hamzah wasal ni semua pada kalimah fa'il. Kemudian bawah tu apabila hamzah wasal berjumpa dengan hamzah qata'. Hamzah qata' ni macam mana? Hamzah biasa tu lah. Tulis hamzah ni kadang-kadang dia duduk atas alif. Kadang-kadang dia duduk atas ya. Kadang-kadang dia duduk atas waw. Kadang-kadang dia duduk seorang dia. Tu hamzah qata'. Hamzah qata' ni apa dia? Maksud dia macam mana? Kalau hamzah wasal, hamzah yang dibaca ketika kita nak mula dengannya, dibariskan dia dan digugurkan bacaan hamzah wasal. Digugurkan maknanya tak baca hamzah wasal itu ketika bacaan wasal. Itu hamzah wasal. Kalau hamzah qata' macam mana? Dia ada dua hamzah dalam Quran, hamzah qata' dan hamzah wasal. Kalau hamzah qata' ni hamzah yang dibaca ketika kita nak mula dia pun kita baca, dia duduk tengah pun kita baca dah, dia duduk akhir pun kita baca dah. Tu hamzah qata'. Misalnya, kalau hamzah wasal mula kena bariskan dia, kena baca dah. Kalau duduk tengah tak baca, gugurkan dia. Itu beza di antara dua tadi. Kemudian dia kata sini apabila hamzah wasal berjumpa dengan hamzah qata', maknanya hamzah wasal pun ada, hamzah qata' pun ada duduk dekat-dekat. Tu maksud dah. Faham tu dah. Berjumpa tu pada satu kalimah, duduk dalam satu kalimah. Tengok nampak tak tu? Kan? Satu kalimah kan? Semua duduk satu kalimah. Hamzah wasal pun ada, hamzah qata' pun ada. Dalam satu kalimah. Maka, ni kaedah dah. Maka ditukarkan hamzah qata' tu kepada huruf mat. Mana ada hamzah qata'? Tu hak kedua dah. Hak pertama hamzah wasal. Hak kedua tu hamzah qata'. Apabila bertemunya hamzah wasal dengan hamzah qata' dalam satu kalimah, maka ni kaedah dah. Maka ditukarkan hamzah qata' itu kepada huruf mat. Tukar hamzah qata' tu kepada huruf mat. Huruf mat ada 3. Alif, waw, ya. Nak tukar mana? Huruf mat yang sesuai dia dah. Huruf mat yang sesuai dengan baris hamzah wasal sebelumnya. Macam saya abang tadi. Tengok hamzah wasal tu baris apa? Kalau kasrah sesuai huruf mat dengan ya. Takkan dengan alif kot. Nak baca aja lah. Ataupun waw. Tu maksud dah. Faham? Jadi di sini yang atas sekali dibaca itu ni. Ditukarkan hamzah wasal yang hamzah qata' tu yang kedua tu kepada huruf mat. Jangan baca itu ni. Macam saya abang tadi. Faham tak? Kita baca am lahum syirkun fis samawat. Kita waqaf. Bila kita waqaf, kita nak mula hamzah wasal tu dengan hamzah qata' tu, jangan baca itu ni, salah.
Faedah dia, kita tukarkan hamzah qata' itu kepada huruf mat. Sesuai huruf mat yang sesuai lah, sebab huruf mat 3. Sesuai dengan baris hamzah wasal. Di sini hamzah wasal kena baca dengan kasrah. Sebab apa? Sebab asal fi'il itu berbaris kasrah. Sebab huruf ketiga pada fi'il itu adalah bukan dhammah asli. Ingat tak tadi? Tadi? Kan? Mana dah? Asal dia ETU kan? ETU tu. Sebab alasannya sebab huruf ketiga pada fi'il itu bukannya dhammah asal. Sebab tu hamzah wasal dibaca dengan kasrah. Bila hamzah wasal baca dengan kasrah, maka hamzah qata' itu sesuai ditukar pada huruf mat ya. Jadi pun boleh baca. Bila ya, tekan itu, i lah. Itu ni. Tu. Boleh lah. Nampak tak Kak Raminzah? Nampak lah. Nampak dan faham lah. Kalau nampak tu, kita jawab nampak. Maksudnya nampak tu faham lah. Maknanya kita kena faham tu. Baik, hak kedua pun sama juga. Kan? Itu ni. Mula dia itu ni. Yang baca tu ni. Pula dah. Dhammah huruf ketiga tu, dhammah bukan dhammah asal tu. Dhammah aridi. Asal dia ETU kan? ETU tu hak belah. Di dalam bab ibdal ni tukar ya, buang ya, hazah ya, baris ya tu dhammah tu dipindah kepada ta tu. Jadi itu. Okey, habis. Tu kalau kita mula. Yang ketiga tu wasal. Wasal mudah. Kalau wasal jadi fal yu'addil ladzi tumina ama. Nah. Jangan baca dia duk nampak tu, tengah tu dia tak nampak ada, nampak. Fal yu'addil ladzi payah. Tak boleh. Okey, habis. Yang keempat. Yang keempat. Macam mana? Yang keempat tu. Nak mula dah. Dia dengan u. Tumina. Sebab apa tumina? Sebab apa? Bagi alasannya. Baris yang pertama, baris yang ketiga berbaris dhammah. Lepas tu yang hamzah tu dikukuhkan dan diikut sesuai dengan baris sebelumnya. Wow, dhammah. Betul. Betul ya. Yang ni utumina lah. Utumina. Sebab apa utumina? Sebab hamzah wasal tu dibaca dengan dhammah. Yang ni dia tak masuk dalam kaedah tadi. Yang ibdal tak. Yang ni dia tengok baris yang ketiga lah. Baris ketiga ta tu baris dhammah. Dan dah hamzah tu dibaca dengan waw mat, ditukar kepada waw mat. Sebab apa? Sebab hamzah wasal tu baris dah dhammah u. Baca dengan u lah. Kalau baca dengan kasrah nak baca je lah, tak boleh baca. Tak boleh. Dia baca tumina lah. Tumina. Kena 2 harakat doang. 2 harakat. Mat dah. Mat asli dia pakai hukum ni lah. Tumina ama. Tumina ama. Tu. Jadi ta tu dhammah asal ke dhammah aridi? Tara. Dhammah asal. Ini dhammah asal. Kalau dhammah aridi dia tak boleh baca u. Kan? Dia tak boleh pakai kaedah tu, dia kena baca kasrah juga. Tapi di sini mana boleh kasrah. Baca dhammah. Jadi dhammah tu dhammah asal. Yang berbeza atas tadi bukan. Atas tadi dhammah aridi. Asal dia ETU lah. ETU asal dah. Kalau hak nombor 3 tu bukan. Tu dhammah asal. Sebab itulah hamzah tu ditukar kepada waw mat. Kerana hamzah tu mula-mula tu hamzah wasal tu dibaca dengan dhammah. Sebab huruf ketiga baris dhammah asal. Jadi utumina. Kemudian yang keempat, yang keempat. Yang ni wasal, tak ada masalah. Wa id nada rabbuka Musa anitil. Wasal. Kalau kita mula dah baca dengan hamzah qata' tu ditukar menjadi huruf ya ma. Itil lah. Tinggal baca i. Yang ni juga bukan bukan apa nama. Yang ni dia ikut kaedah tu lah. Huruf ketiga tu. Dia tak termasuk dalam hak tadi ni.
Kata dhammah apa tadilah. Hak sebelah ni bukan dia tak termasuk. Yang ni dia tengok huruf ketiga. Jadi huruf ketiga kasrah, hamzah wasal, bagi kasrah lah. Bila hamzah wasal bagi kasrah, hamzah qata' tu sesuai tukar huruf mat ya. Jadi itil. Dan yang terakhir sama juga. Ti bi Qur'anin. Boleh lah. Jangan baca itil. Ti bi Qur'an. Jadi mat di situ. Mat. Baca 2 rakaat macam mat lah. Sama. Mat. 2 rakaat. 2 rakaat mat. Baik. Okey, boleh faham tak? Boleh lah. Jadi benda ni itulah. Kalau rasa pening tengok dulu. Ingat balik benda ni kan. Ingat kalimah tu kena ingat juga tu. Macam hari itulah kalimah hari tu apa dah? Imra'atun ismun hari tu ni. 8 ke 7. Ismun ibnun. Kena ingat kalimah tu baru kita. Kalau tak ingat masalah. Tak ingat kira nak pakai kaedah tu tak boleh. Ismun jadi usmun. Tu. Ibnun jadi ubnun. Salah. Kan? Yang betul dia ismun ibnun ibnatun. Imru'un imra'atun. Isnaini isnaini. Tu. Kena ingat tu lah benda ni. Ilmu ni itulah sebab tu dia kata al-ilmu fi sudur la fil kutub. Saya pun fil kutub juga. Bukan nak kata sama tapi disebabkan duk ulang tu yang duk ingat sikit-sikit kan. Macam tu lah ada ilmu ni kena ulang. Macam orang hafal Quran ni. Dia bukan lebih hafal sekali boleh ingat selama-lamanya tak, dia kena ulang. Kena mengulang. Dia pun kata dengar dia pun kata lah orang hafal dia pun kata hafal tak payah dia kata. Nak mengulang tu teruk dia kata. Dia pun kata macam tu. Dia kena mujahadah sungguh orang hafal Quran ni. Kan hafal surah Sajadah tu 30 juzuk tu. Woi, kita Sajadah pun duk kelipang-kelipok. Ni 30 juzuk nak ingat tambah woi, tak mampu kata. Bukan semua orang boleh kan. Dia Tuhan buka depa punya pintu hati. Orang hafal Quran ni orang buta apa hafal dah. Imam ada itu tengok imam di mana buta. Quran ingat 30 juzuk. Hebat. Kita jelek pun tak ingat. Waktu duha pun kadang-kadang ingat lepas surah lazim pun kadang masalah kan. Tuhan buka pintu mata hati. Kadang-kadang mata jelek tapi hati Tuhan tutup ada juga. Orang tak mau buat kebajikan langsung tu. Kadang-kadang main Jumaat pun tak mau pergi. Padahal benda tu wajib dia buat relax tak mau pergi. Tuhan duk ni jaga. Tuhan duk cok mata hati dah. Tak nampak lah kalau kebaikan tak nampak lah. Kaya Tuhan bagi rezeki ni murah tu. Tapi buat kebajikan tak mau. Hak wajib pun tak buat. Zakat pun tak mau bayar. Pergi haji pun tak mau. Padahal kaya mampu lah. Tolong orang pun tak mau. Tu juga Tuhan duk tutup peteri. Kita tahu kalau motor tu teri besi kan. Tutup itu hati lah. Takut jadi istidraj. Nikmat Tuhan bagi istidraj atas jalan nikmat. Dapat kaya kan. Macam kafir lah kaya. Cina kaya kan. Kita review dia tu kereta. Tapi bagi atas jalan istidraj. Macam tahan jerak. Macam kita nak tangkap ayam. Zohir nampak macam kita bagus yang ayam tu bagi berat ayam tu bagusnya dia pun dah kita duk tahan jerak dah. Masuk kaki perang terik macam tu lah seolah macam tu lah. Bagi atas jalan murka. Kita nak tangkap ayam tu mesti kita bagi berat. Tahan jerak. Dia nak main macam mana. Jadi ayam pun duk ingat bagusnya tu aku. Jangan payah nak jumpa ni tabak merah ni. Lalu bagi nasi basi lah. Macam tu lah kan. Padahal ada udang sebalik minum nak tangkap tau. Allah macam tu lah. Bagi kita. Tapi sebenarnya wajib kita tak buat. Bayang, tepa, dak majib tapi Jumaat orang lelaki lah majib. Tapi senang. Senang. Motor kereta banyak lah. Semua anak pun sihat. Nikmat lah, nikmat rezeki dia tau. Mana tu rezeki tapi benda wajib dia tak tunaikan. Jadi jaga-jaga istidraj. Takut tu lah. Allah Ta'ala bagi tu atas jalan murka. Allah Alam untuk tajwid insya-Allah. Kita sambung dengan talaqiyah.